Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini, malam 1 Ramadan 1443 Hijrah, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Selama ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan Allah makbulkan doa kita. Malam ni kita dah masuk malam 1 Ramadan, dan sama-sama kita tunaikan solat yang special, yang istimewa dalam bulan Ramadan, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, iaitu solat sunat tarawih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan cahayaku, ahlan ya Ramadan. Ramadan ibarat satu cahaya yang menyinari kehidupan kita, yang menyuluh kehidupan kita ke arah jalan untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita gunakan Ramadan ini insya-Allah dengan cara yang terbaik. Kata para ulama, Ramadan ini syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Ramadan ini syahrul siyam, bulan puasa. As-siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua syahrul qiyam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-qiyam, qiyam Ramadan. Siapa yang qiyam Ramadan dengan penuh iman dan juga penyerahan diri, ikhlas sungguh pada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Ramadan syahrul Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran, yang memberi hidayah kepada manusia, yang menjelaskan keterangan hidayah tersebut dan membezakan al-furqan, membezakan di antara hak dan batil. Tuan-tuan, kesempatan pada malam ini sedikit tazkirah untuk kita mengingatkan kembali diri kita supaya kita mengambil peluang yang terbaik, yang terindah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada bulan Ramadan, untuk kita mendapat rahmat sebanyak mungkin, maghfirah sebanyak mungkin, dan juga kita mendapat nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya nur maknawi. Dan kesempatan malam ni juga, dalam tazkirah ini juga, insya-Allah oleh kerana dia malam pertama, jadi mungkin ada di kalangan kita timbul persoalan-persoalan ataupun ada benda-benda yang kita nak tahu. Maklumlah malam pertama Ramadan ni, jadi saya buka ruang juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan nak tanya, apa-apa soalan yang tuan-tuan nak tanya, anda boleh mengemukakan soalan anda kepada saya melalui WhatsApp, iaitu ataupun SMS lah, iaitu anda boleh hantar soalan kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa yang ada soalan boleh terus hantar soalan kepada saya di talian 019 324 1364. Jadi diumumkan bahawa talian dibuka sekarang, sudah boleh hantar soalan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan ni, antara keistimewaan Ramadan disebut syahrul Quran. Al-Quran ini nur, cahaya yang memandu kita kepada jalan Allah. Cahaya ni ada dua.
Disebut oleh Syekh Sya'rawi dalam kitab tafsir beliau. Cahaya ni ada dua, satu nur hissi, satu nur maknawi. Nur hissi ni cahaya hak kita nampak tengok. Contoh cahaya apa? Cahaya matahari, terang menerang, lah tak nampak, lah malam, esok pagi nampak. Itu cahaya hissi. Cumanya cahaya hissi pun datang daripada Allah, cahaya maknawi pun datang daripada Allah. Bila mana kita dapat cahaya matahari, tengah hari lit-lit, tengah terang benderang, agak-agak perlu tak kita mencari cahaya yang lain? Nak cari satu benda yang hilang tengah panas, kita ambil torchlight, kita suluh. Orang kata hang ni betul ke tak betul? Maknanya kita tak perlu lagi cahaya lain sebab cahaya ni dah terang benderang dah. Begitu juga yang kata cahaya maknawi. Cahaya maknawi yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala itu apa? Kata Al-Imam Al-Faqrur Razi dalam tafsir Al-Kabir, antara lain cahaya maknawi itu adalah Islam, Al-Quran, hidayah yang Allah bagi. Ini cahaya maknawi yang bila mana kita dapat cahaya daripada Allah Ta'ala ini, kita dapat hidayah Allah, kita dapat Islam, kita dapat iman, kita dapat Al-Quran, kita tak perlu lagi yang lain. Perlukah lagi yang lain selain daripada Islam? Tak perlu. Kalau pergi cari juga, siapa macam orang guna torchlight tengah panas? Siapa? Tak cerdik orang kata. Benda terang menerang depan mata dah duk ada, tiba-tiba duk guna torchlight lagi. Tak cerdik. Siapa tu juga orang hak dapat cahaya daripada Allah berbentuk cahaya maknawi tadi, tiba-tiba dia nak cari hidayah selain daripada yang datang pada Allah, nak cari agama, pegangan hidup selain yang Allah Ta'ala bagi. Allah sebut wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai pegangan hidup dia, sebagai agama dia, sampai bila-bila pun tidak akan diterima daripadanya, dan dia di hari akhirat kelak tergolong daripada kalangan orang yang rugi. Sebab itu, untuk kita sampai kepada cahaya itu, cahaya maknawi terutamanya, kita perlu kepada ilmu untuk menyedari kehidupan kita. Al-Quranul Karim bukan setakat untuk kita baca, tapi untuk kita menghayati dan menikmatinya. Dengan apa? Dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan tadi tu Imam duk baca awal surah Baqarah. Kalau kita hayati satu persatu ayat yang Allah Ta'ala sebut, waktu tu kita akan rasa betapa besarnya Allah, agungnya Allah, hebatnya Al-Quran. Kita tak akan tinggalkan Quran walaupun sekelip mata. Bahkan kita fokus, yang kata syahrul Ramadhan ni syahrul Quran, kita fokus sungguh-sungguh kepada Al-Quran. Bukan setakat nak baca Quran, bukan setakat nak baca saja, tetapi kita nak mengkaji Al-Quran, ayat suci Al-Quran sesuai dengan kedudukan kita yang berada di tempat akademik, tempat menimba ilmu, iaitu di universiti. Tuan-tuan, Allah sebut wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tu Imam baca tadi ayat tu. Sekiranya kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, iaitu Muhammad, iaitu Al-Quran tu lah, fa'tu bi suratin min mithlih, wa mai satu surah serupa dengan Quran, wa mai. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kamu panggillah, ajaklah penolong-penolong kamu selain daripada Allah kalau kamu betul orang yang benar. Dan sekiranya kamu tak mampu, walan taf'alu, sampai bila pun kamu tak mampu, takutlah Allah, berimanlah pada Allah, tersudut cari kepada selain daripada Allah. Tuan-tuan, sebab itu Al-Quran ni mempunyai mukjizat. Mukjizat itu cahaya yang menyuluh kehidupan kita. Sebab tu bila kita baca Quran, kot mana pun Quran ni, dia memberi kebaikan dalam diri kita, segala segi, segala sudut. Sebab tu Nabi kata iqra'ul Quran, baca Quran. Tuan-tuan tahu tak pasal apa Ramadan ni Allah bagi kemuliaan yang begitu hebat?
Kita bila masuk Ramadan kira seronok tak kira ni, syok kan? Main masjid pun seronok ni. Ramadan itu pun seronok dah. Berasa ni rahmat Allah melimpah ruah. Pasal apa? Sebenarnya sebab Ramadan ada kaitan dengan Quran. Allah sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulannya Allah turun padanya Quran. Dengan asbab Quran, Ramadan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Pasal apa Lailatul Qadar ni dapat istimewa lagi? Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Rupa-rupanya kalau kita tengok ayat pertama surah Al-Qadar, Allah Ta'ala kata, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Subhanallah. Maknanya kemuliaan Lailatul Qadar itu sehingga digandakan ibadat padanya sebanyak 1000 bulan. Kerana Al-Quran Al-Qadar itu ada kaitan dengan penurunan Al-Quran yang turun pada malam Al-Qadar. Jadi nak cerita kat kita, kalaulah kita ini nak dapat kemuliaan di sisi Allah, nak dapat cahaya yang disebut Ramadan, cahaya aku itu, nak dapat cahaya, nak dapat nur, maka kita kena berdamping sungguh-sungguh dengan Quran. Berdamping yang pertama, bacalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat esok untuk memberi syafaat kepada mereka yang membacanya. Tapi bukan sekadar kita nak baca, kita nak faham, kita nak hayati, kita nak mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran yang memberi makna yang sangat-sangat banyak. Apa bidang pun kita mengaji, baik kita mengaji biologi ke, kita mengaji kimia ke, kita mengaji matematik ke, kita mengaji astronomi ke, kita mengaji perubatan ke, kita mengaji veterina ke, kita mengaji matematik ke, kita cuba menjadikan Al-Quran sebagai paksi pengajian kita. Kita akan nampak lorong cerah di depan kita, cahaya terang benerang. Saya ambil contoh ayat yang Tok Imam baca tadi. Kita tak ambil ayat lain, kita cerita ayat Tok Imam baca tadi je. Surah Al-Baqarah kan tadi kan, ayat 26 Allah Ta'ala kata apa? Innallah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Apa makna dia? Sesungguhnya Allah Ta'ala tak segan untuk membuat perumpamaan seumpama ba'udatan, nyamuk betina. Fama fawqaha, fama fawqaha disebut oleh Al-Wahbah Zuhaili fama dunaha. Az-Zamakhsyari kata asghar minha. Allah buat perumpamaan macam nyamuk betina dan bukan takat nyamuk, yang lebih kecil daripada itu. Tuan-tuan, bila kita duk baca ni, takkah terfikir dalam kepala kita yang pertama, pasal apa? Sebab tu baca Quran ni bukan tak baca aja, kita nak tahu makna tu. Pertama, Allah Ta'ala buat perumpamaan. Perumpamaan ni kita tahu, perumpamaan ni dalam bahasa Arab disebut sebagai al-amthal. Al-amthal ni ada satu ilmu dalam ulumul Quran. Dalam ilmu Quran ada satu ilmu nama dia ilmu al-amthal, yang kata Al-Imam Al-Syafi'i menyatakan bahawa setiap mujtahid wajib mengetahui ilmu amthal. Al-Imam Mawardi mengatakan ilmu ini merupakan ilmu yang terpenting dalam ulumul Quran. Sebab apa? Sebab dia mendekatkan pemahaman kita terhadap apa yang Allah nak nyatakan dalam Quran. Allah cerita pasal nyamuk, bukan untuk nyamuk. Untuk siapa? Untuk kita. Quran bukan diturunkan untuk nyamuk. Quran diturunkan untuk hudal linnas, untuk orang. So, apa kaitan bila Allah bagi perumpamaan nyamuk? Itu untuk kita fikir. Perumpamaan amsal yang didatangkan oleh Allah, la'allakum tatafakkarun, la'allahum ya'qilun, untuk kita berfikir. Allah bagi akal fikir, kita kaji, kita selidik. Pasal apa? Yang pertama, contoh ni contohnya, kita boleh buat further research. Yang pertama, pasal apa Allah buat perumpamaan nyamuk betina, tak nyamuk jantan? Ba'udah tu betina lah. Ta marbutah di belakang tu ba'udatan, ta marbutah. Kalau kita mengaji Arab dulu, kalau ada ta ujung tu, ta sanggui orang kata, itu perempuan lah tu. Jamil laki-laki, Jamilah
perempuan. Latif laki-laki, perempuan latifah. Ada ta belakang tu kan, ada ta belakang. Itu mengaji kecil-kecil mengaji Arab gitulah, nak tahu ni dia kata ni muzakkar ni muannas, ni laki-laki ni perempuan. Nak kenal perempuan macam mana? Ada sanggui, dia kata ada ta belakang tu. Ba'udah, nyamuk apa? Betina ke jantan? Ada sanggui tak? Ada sanggui, nyamuk betina. Persoalan bila kita dah baca Quran tu, terfikirkah kita sebab apa Allah buat perumpamaan nyamuk betina? Pasal apa tak buat perumpamaan nyamuk jantan? Apa signifikannya? Pernah tak kita terfikir pada tu? Ingat saja-saja ke Allah Ta'ala bawa ayat tu? Setiap satu perkataan yang Allah nyatakan dalam Quran bukan saja-saja, semua ada makna. Semua ada makna. Baik, kita tengok pasal apa Allah sebut nyamuk betina. Yang pertama kita sebut tadi, Allah cerita pasal nyamuk, pasal haiwan. Sudah tentu haiwan yang memberi kesan kepada manusia. Allah Ta'ala tak cerita kalau tak ada kaitan dengan manusia, sebab Quran tu untuk kita, bukan untuk nyamuk kita sebut tadi, bukan untuk haiwan, mereka tidak ada akal fikiran. Jadi untuk kita. Jadi bila Allah cerita tentang something, Allah cerita sesuatu itu mesti ada kaitan dengan manusia. Nyamuk jantan dengan nyamuk betina, mana yang ada kaitan dengan manusia? Allah sebut betina. Rupa-rupanya hari ini dengan kemajuan pengkajian sains dan teknologi, baru kita tahu bila dibuat kajian mendapati bahawa rupa-rupanya betul 1400 tahun dulu Allah bagi tahu dah nyamuk bagi kesan pada manusia ni nyamuk betina. Sungguh hari ni baru kita dapat tahu bahawa hak duk gigit kita tu, hak duk isap darah tu sebenarnya bukan nyamuk jantan, nyamuk betina. Sebab apa? Sebab mengikut ilmu sains menyatakan bahawa nyamuk dia bukan jenis makan darah dah. Dia makanan dia nektar, manis-manisan, itu makanan dia. Tetapi sebab tu nyamuk jantan dia tak peduli ni bab darah ni, tak peduli sebab itu bukan makanan dia. Tetapi nyamuk betina dia pergi cari darah. Pasal apa dia cari darah? Sebab dia perlukan protein yang ada dalam darah. Untuk apa? Dialah peranan betina untuk melahirkan generasi nyamuk. Nampak tuan-tuan? Jadi hak bagi kesan pada manusia bukan nyamuk jantan tapi nyamuk betina. Oleh demikian ketahuilah kita bahawa kalau nyamuk dok ngempak buka kena tangan kita, dia gigit kita, dia isap darah, nyamuk betina lah tu, bukan nyamuk jantan. Itu Quran dah habaq 1400 tahun dulu, kita baru tahu zaman sekarang, tuan-tuan. Itulah keagungan Quran. Sebab tu tak ada siapa boleh challenge Quran, baik dari sudut perkataan Quran baik maupun dari sudut makna Quran. Tak siapa boleh challenge. Itu kata Quran itu kalamullah al-mu'jiz, kalam Allah yang mempunyai mukjizat. Ini yang bagi cahaya, ini yang kita nak pegang betul-betul. Bukan kita berpaut pada dahan yang rapuh dah, kita berpaut pada Al-Quran, kalamullah al-mu'jiz. Baik, itu satu benda. Cumanya hebat tak hebat nyamuk ni, bila dia digigit cari darah orang, nyamuk ni dia bukan terus hisap darah ya. Walaupun dia datang, Allah ajak dia, Allah latih dia, dia analisis dulu, analyze dulu darah tu sebelum dia hisap. Dia tak terus hisap. Itu kajian menyatakan nyamuk ni bila dia hisap, dia nak hisap darah, dia analyze tu, okey ke tak okey. Kalau tak okey dia tinggal, kalau okey bagi dia baru dia ambil. Ni kadang-kadang manusia yang Allah bagi akal pula tak ada analisis, terima semua. Hadis palsu pun terima, hak elok pun terima, hak tak elok pun terimanya. Tak analisis langsung, tak mengaji langsung, tak mau tuntut ilmu langsung. Menang kat nyamuk lah. Nyamuk pun analisis juga. Malu kita pada nyamuk tu. Haiwan sekecil itu pun reti nak bezakan. Kita tak reti. Hari ni halal haram dia sapu serupa ya. Tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebab tu kena analyze dulu. Kalau setakat nyamuk gigit kita, apa kesan pada manusia? Kita sebut tadi nyamuk boleh kesan pada manusia kan? Apa kesan dia? Sains kata kalau setakat nyamuk gigit, gatai sikit-sikit je, garu habis itu je. Dia adalah sikit bekas dekat kulit kita, dekat tu je. So apa kesan pada manusia? Ayat seterusnya, fama fawqaha,
Apa maksud fama fawqaha? Kita sebut tadi, pandangan yang dikemukakan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf. Pandangan yang juga disebut oleh Al-Marhum Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Munir, tafsir Al-Munir. Dan kita boleh merujuk kepada kitab tafsir menyatakan bahawa fama fawqaha, di situ maksud dia unsur yang lebih kecil daripada nyamuk. Di sini ahli sains kata bahawa Allah nak abang kat kita, bukan takat kita nak tengok nyamuk tu. Unsur yang lebih kecil yang kita tak nampak dengan mata kita, kita kena guna mikroskop baru nampak. Apa dia? Inilah unsur-unsur yang dibawa oleh nyamuk yang memberi kesan pada manusia, iaitu mikroorganisme yang membawa pelbagai penyakit. Sampai hari ini pun kita serenda. Contohnya penyakit apa? Denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes. Penyakit apa orang bagi dulu? Demam apa? Malaria. Betul. Dibawa oleh penyakit oleh nyamuk apa? Nyamuk apa? Tak mengaji banyak nyamuk ni. Nyamuk tiru, ataupun bahasa saintifik dia panggil Anopheles. Tuan-tuan tahu tak, nyamuk tu, Anopheles tu, ada seorang ni, orang putih lah biasanya buat kajian. Malu kita kadang-kadang orang Islam tak buat kajian. Orang putih je buat kajian. Tapi kajian itu yang bagus, memang Allah suruh kita buat kajian. Sir Ronald Ross nama dia. Dia dinobatkan sebagai Sir, mendapat anugerah Nobel di peringkat antarabangsa. Hasil kajian dia apa? Dia kajiannya nyamuk tiru itulah, nyamuk Anopheles tu. Berapa tahun dia buat kajian? 18 tahun kajian dia. Satu spesies nyamuknya, iaitu nyamuk Anopheles, dan akhirnya dia dapat keputusan, rupanya nyamuk ni lah penyebab penyakit malaria tu. Dia dapat anugerah peringkat antarabangsa. 18 tahun punya kajian untuk satu spesies nyamuk, iaitu nyamuk Anopheles, atau kita kenali sebagai nyamuk tiru. Tuan-tuan tahu nyamuk ni ada 3,500 spesies. Agak-agak berapa lama perlu kajian? Baru satu 18 tahun, kau 3,500. Maknanya nak bagi tahu manusia ni kerdil sangat-sangat di depan Allah. Allah sebut benda kecil nyamuk ya. Allah tak perlu sebut benda besar-besar. Kalau benda kecil tu pun kita surrender, macam mana dengan benda besar? Tuan-tuan. Sebab tu Quran ni bila lagi kita baca, lagi kita hayati, lagi kita nikmati, lagi kita kaji, dia memberi cahaya kepada kita duniawi dan juga ukhrawi. Sebab itulah konteks kita bila sebut Syahrul Quran, Ramadan mula Quran, kita bukan takat nak baca aja. Kita nak mengkaji Al-Quran. Sebab tu orang tua-tua dulu dia kata pergi mengaji Quran, dia tak kata pergi baca Quran. Pasal tak? Kita pun tak tahu apa signifikan dia sebut begitu. Tapi kalau kita fikir balik, sebut dia kata pergi mengaji. Mengaji ni dia punya root word dia adalah kaji. Kaji. Seolah-olah nak bagi tahu pada kita supaya kita mengkaji. Maka di situ kita akan berjaya. Sebab tu kalau kita tengok para cendekiawan Islam, cendekiawan Muslim sejak zaman berzaman yang membina ketamadunan yang sangat hebat. Sebutlah nama apa dulu pernah orang putih sendiri buat satu pameran 1001 Muslim Invention. Mula-mula dia buat di pameran di London. Waktu tu saya berada di London. Saya pergi pameran tu tengok, mereka pun iktiraf kehebatan, keagungan cendekiawan Muslim, yang semua cendekiawan Muslim ni kalau kita tengok latar belakang mereka mula dengan Quran. Mula dengan Quran. Biarlah lepas tu dia pergi bidang astronomi ke, maka pergi bidang perubatan ke, maka pergi bidang apa sekalipun, mula dengan Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu nur, kita sebut tadi, cahaya. Dan kebetulan ni kita bincang bab Ramadan, bulan Quran, ialah nur yang perlu kita ambil dia, kita hiasi dalam diri kita betul-betul. Barulah kita akan dapat kebaikan dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, sebab tu berdamping dengan Quran bukan takat baca. Baca tu first step. Ya, baca Quran ni tak faham dah pahala betul. Sebab ta'rif Quran al-muta'abbad bi tilawatih, dikira ibadat bila membacanya. Tetapi tak cukup sekadar itu. Quran untuk dipahami dan dihayati dan dibuat kajian, insya-Allah untuk kita memahami dengan lebih mendalam, terutama di zaman yang orang manusia ego, manusia sombong, manusia berbangga konon dia hebat, dia hero, dia mengetahui segala-galanya, dia boleh tahu sikit sekelumit tu dia rasa tinggi dah, dia rasa sombong dah, perangai iblis laknatullah alaih. Akhirnya apa kalau perangai lagu ni?
duduk di tempat universiti, tempat akademik, rasa diri hebat, takat tahu sikit dia pun niche area dia kecil ya. Tapi dia rasa diri dia besar sangat. Sebab apa? Cuba kaji Quran, dia akan tertunduk di depan Al-Quran Karim. Waktu tu dia tahulah betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa kerdilnya kita hamba Allah Ta'ala. Lalu bila mana dia mengaji, dia mengkaji, dia di bidang akademik, dia lagi tunduk pada Allah sesuai dengan apa yang Allah sebut. Iqra bismi rabbik alladhi khalaq. Iqra bukan iqra saja, bukan iqra saja, iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Maknanya ilmu tu nak bawa kepada apa? Kepada pengabdian diri kepada Allah, untuk kenal Allah betul-betul, untuk agungkan Allah, untuk besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak tengok soalan, saya ada soalan masuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah muslimat digalakkan ke masjid berjemaah solat tarawih padahal tidak diwajibkan ke masjid solat fardu? Baik, solat tarawih yang pertama memang dia tak wajib lah. Solat tarawih masuk solat sunat. Orang perempuan ni digalakkan nak ke masjid berjemaah solat tarawih. Perempuan pertama, perempuan ni boleh sembahyang di masjid tak? Itu yang pertama sekali. Ada hadis Nabi kata solat wanita ni lebih baik di rumah. Tapi dalam masa yang sama, dari sudut fi'ilnya, perbuatannya, zaman Nabi ada juga wanita-wanita yang salat bersama Nabi di masjid yang Nabi tak larang. Nabi tak larang. Cuba nak dua, Nabi kata orang perempuan lebih baik solat di rumah. Tapi dari sudut amalan zaman Nabi, sahabiat solat di masjid dan Nabi tak larang. Kalau benda tu salah, Nabi larang. Maka para ulama cuba memahamkan hadis, kedua-dua hadis itu dengan menggabungkan. Sebab apa Nabi suruh solat di rumah? Iaitu kalaulah dia datang masjid itu mendatangkan fitnah, maka lebih aula dibuat di rumah. Tak kiralah fardu ke sunat, lebih wala aula dibuat di rumah. Orang perempuan kalau datang masjid itu mendatangkan fitnah. Laki-laki dalam solat tak ada fitnah apa? Memang laki-laki kewajipan di masjid. Tetapi sekiranya tidak ada fitnah, okey, aman, tenteram, maka dia juga, orang perempuan juga lebih aula juga untuk berada di masjid, sebagaimana yang juga berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi atas dasar itu boleh orang perempuan nak datang ke masjid kalau suasana aman daripada fitnah. Mai pula ramai-ramai pula tak nak masalah apa kan, duduk pula tempat dia yang khas, maka tak ada masalah, boleh duduk masjid, imarahkan masjid, duduk beriktikaf di masjid. Bahkan iktikaf tu kalau kita tengok, isteri Nabi pun beriktikaf di masjid kan? Mana boleh lah tu. Selepas kewafatan Nabi SAW, isteri-isteri Nabi meneruskan iktikaf di masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, terutama pada 10 yang terakhir Ramadan. So boleh. Jadi maknanya tak ada masalah untuk orang perempuan datang masjid untuk solat. Tu dia kata pula, lelaki dia ajak, jom pergi masjid. Oh tak boleh abang, nak tak boleh pergi masjid, fitnah ya. Tak orang pergi. Lepas tu nak pergi mana? Tak pergi mana? Ingat nak pergi pasar malam. Pasar malam ke masjid mana fitnah ni? Pasar malam dia boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah digalakkan buat bacaan Quran seorang ambil baca satu juzuk, maka 30 orang 30 juzuk, maka semua 30 orang seolah itu dikira khatam surah Quran? Dah, itu motivasi ya. Itu bukan khatam Quran. Seorang baca satu juzuk, 30 orang baca 30 juzuk, itu 30 orang, makna seorang satu juzuk ya pun. Duk syok sendiri, aku tahu ni alhamdulillah 15 kali khatam. Kita terkejut, 15 kali khatam. Bagusnya hang lah. Rupanya 15 juzuk baca, 15 juzuk sahaja baca, tapi oleh kerana setiap orang baca juga cepat 15 kali khatam. Itu bukan khatam, itu motivasi untuk kita buat secara ramai-ramai. Hak betul-betul khatam Quran, kita tu baca daripada Fatihah sampai surah An-Nas, itu baru betul-betul kita khatam Quran. Salah tak tadi ni? Pakat-pakat tak salah, itu motivasi sebut tadi, motivasi saja. Okey, nak galakkan, tapi galakkan tu peringkat awal, lepas tu kita sendirilah untuk buat dengan bersungguh-sungguh untuk kita melaksanakannya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya solat tarawih dekat
masjid USM tadilah betul lah mayang tadi lah dah lah dengar kuliah. Saya bukan nak tanya soalan, apa tu, saya cuma ada beberapa teguran pesanan untuk ustaz tambah baik lagi penyampaian ustaz dan imam solat tarawih tadi. Things to improve, dia kata. Kuatkan suara imam especially bila announcement. Dia habaq dia nak tengok Tok Imam kuatkan suara ketika announcement. Yang kedua, kuatkan speaker. Dia ni memang concern buat speaker ni. Bagi intro for that solat apa, tarawih ke witir? Tok Imam habaq lah tadi tu, cuma slow suara. Tok Imam pemalu sikit kan, dia tak dengar. Tok Imam habaq tu saya dengar tadi, saya dengar, tapi dia tak dengar. Sebab apa? Tok Imam pemalu bercakap slow. Kalau nak lead baca doa, pastikan suara konsisten. Ni kejap timur, kejap tenggelam. Ui, marah moi. Sat timur, sat tenggelam apa ni? Baca elok-elok. Dia ni betul-betul orang kata apa? Critical thinking ni. Lagi apa lagi dia kata? Bagi masa antara solat tarawih tu. Jangan duk cepat sangat bagi masa. Aku nak doa ke nak apa ke. Bacaan surah lazim dalam solat pun sama, tenggelam timbul. Tenggelam timbul ke hari? Tenggelam timbul ke? Tak pun, saya pun tak ada. Tak apalah, ini teguran, okeylah. Tak ada masalah, insya-Allah. Kalau kita tengok mana boleh, kadang-kadang tenggelam timbul tak tenggelam timbul, dia berkaitan dengan mikrofon, kaitan dengan mic. Kadang-kadang bukan tenggelam timbul, tenggelam terus, tak timbul-timbul. Sebab apa? Dia rosak. Ada juga. Jadi sebab apa kita ambil think positif lah? Mungkin sebab dia nak khusyuk, nak dengar satu-satu bacaan tu imam tu, nak hayati. Macam kita sebut, dia nak hayati Quran kan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibaca Quran, dengar dan diam. Sebab apa? Dia nak hayati betul-betul. Bila dia tak dengar tu dalam timbul, dia rasa tak syok. Itu teguran yang positif lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita ambil perhatian, mudah-mudahan kita betulkan. Dia sud teknikal lah, dia sud teknikal, yang mana yang kita boleh buat, kita buat insya-Allah untuk kebaikan bersama. Yang penting kita dapat sama-sama manfaatkan, dapat sama-sama manfaatkan sesuatu yang baiklah dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, sekadar itulah kot tazkirah. Biasa orang tak ambil lama sangat, ni bukan kuliah, ni tazkirah tarawih, so tak lama. Mungkin lepas ni kita ada aktiviti lain lagi, tadarus dan sebagainya. Sebelum tu, kalau ada soalan lisan nak tanya, dipersilakan. Ada soalan lisan? Soalan WhatsApp tekat tu je. Ada soalan lisan? Soalan direct ada? Tak ada salah satu dekat tu kot. Ini sebagai satu galakan untuk kita ingat balik peranan kita, untuk kita benar-benar mendapat cahaya Ramadan dengan cara yang terbaik insya-Allah. Dan permulaan Ramadan ni kita kena letak nawaitu kita betul-betul, niat kita betul-betul, insya-Allah kita akan dapat yang terbaik dan kita akan dapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sedikit perbincangan kita malam ini, moga-moga dapat manfaat. Moga-moga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita terus beristiqamah sehingga ke penghujung hayat kita. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqqihna fid din wa 'ilma ta'wil. Allahumma آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.